Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, insyaAllah for today we will discuss tutorial subtopic 5.2 Electronic Configuration of Atom. Jadi hari ini kita akan membincangkan bagaimana kita nak susun elektron-elektron dalam orbital bagi suatu atom. Learning outcomes. First, state of Bohr principle, Hund's rule and Pauli exclusion principle. Second, apply the rules in A to fill electrons into atomic orbitals. Third, write the electronic configuration of atoms and monoatomic ions by using SPDF notation and orbital diagram. Limit to the proton number 1 until 36 and exclude the anomalous case of chromium and copper. Okay, so for today, the answers for tutorial subtopic 5.2, question 6 until 8 will be presented by students from class of EFT01. All the best! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Afiq Danish bin Ahmad Zaidi. Today I will present about the tutorial questions number 6A. State of Bohr principle. Alright. Electron fill the lowest energy orbital first and other orbital in order of ascending energy. Alright. I will give you some example of using an of Bohr principle here. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum kepada madam dan juga kawan-kawan. Okay, hari ini saya akan bincangkan mengenai soalan 6B. Soalan 6B ialah arrange the following orbitals in order of increasing energy. Ada 4 DSY, 3 DSY, 3 DYZ, 4 PZ, 3 PZ, 3 PY, 2 PY, 3S, 2S, 1S dan 4S. First sekali kita kena buat range diagram. Kita kena mula daripada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D dengan 5F. Bila kita buat dah range diagram tu, kita dapat tengok tenaga orbital paling rendah ialah 1S. Ok, so tenaga orbital 1S lebih rendah daripada orbital 2S. Tenaga orbital 2P lebih rendah daripada orbital 3S. Tenaga orbital 3P lebih rendah daripada orbital 4S. Tenaga orbital 3D lebih rendah daripada orbital 4P, manakala orbital 4P lebih rendah daripada orbital 5S. Dan yang terakhir, tenaga orbital 4D lebih rendah daripada orbital 5P. So, kita boleh buatlah jawapan dia. Jawapan dia 1S lebih kecil daripada 2S, lebih kecil daripada 2PY, lebih kecil daripada 3S, lebih kecil daripada 3PY, 3PZ, lebih kecil daripada 4S, lebih kecil daripada 3DXY, 3DYZ, lebih kecil daripada 4PZ, lebih kecil daripada 4DXY. 3PY dengan 3PZ tu kita koma sebab energy level dia sama. Sama juga macam 3DXY dengan 3DYZ sebab energy level dia sama. So kita dapat tengok tenaga orbital paling rendah ialah 1S. Tenaga orbital paling tinggi ialah 4DXY. Sekian, terima kasih. Okey, untuk soalan 7.1, dia bagi sodium iaitu Na. Nombor proton bagi sodium adalah 11. So kita tulis SPDF notation dari 1S hingga 3S. Untuk B, orbital diagram kita lukis kotak dia daripada 1S juga sampai 3S.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba menerangkan soalan 7 dua Roman. Okey, soalan dia Na+. Okey, kalau Na, proton number dia sebelah. Okey, so dia akan jadi 1 S2 2 S2 2 P6 dengan 3 S1. Okay, tapi yang ni untuk Na saja. Kalau Na+, maksudnya dia kena buang satu elektron. Dia akan jadi 1S2 2 S2 2 P6. Okey, yang ni je. Sebab yang ni dia dah buang. Okey, soalan B. Soalan B ni senang ya. Dia ada 1S 2S 2P. Okey, untuk soalan B kena buat orbital diagram dia, kotak. Okey, untuk 2P dia ada 3. Okey, untuk yang 1S macam ni je. 2S pun sama. Okey, lagi yang 2P ni dia kena naik ke atas. Okey, kemudian barulah boleh turun ke bawah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Izzaz Nazrin bin Safri dari kelas EFT 01. Nak present tentang soalan 7B3. Okey, 7B3 dia minta klorin. So klorin, yang ni klorin. Kalau nak buat pasal orbital diagram ni, dia nak elektron. So kita tahu yang klorin ni nombor proton dia 17. So nombor proton dengan nombor elektron dah sama. So dia still 17. Dia tak ada tambah, tak ada tolak. Sebab dia tak ada simbol negatif atau positif kat sini. Okay, lepas tu kalau nak senang, kita boleh buat daripada SPDF notation tu lah. Yang 1S, 2S, 2P, 3S, 3P apa semua tu. Kita buat semua tu sampai cukup nombor proton dia 17. So kita buat yang kita tahu 1S dia boleh masuk 2 ya. Lepas tu 2S boleh masuk 2 agak, 2P boleh masuk 6, 3S boleh masuk 2, 3P boleh masuk 6. Tapi nombor elektron dia 17 aja. So 3P ni kita masuk 5. So total dia akan jadi 2, 2, 6, 2, 5. So dia akan jadi 17. Kalau nak senang, kita boleh buat SPDF ni dulu lah, baru kita lukis orbital diagram. Okay, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkifli Alfian daripada kelas EFT 01. Saya nak present tentang soalan nombor 7 A dan B, nombor 4. Okay, kalau kita tengok soalan nombor 7 4 ni Cl negatif. So dia ion, bukan atom. So SPDF notation dia 1S02, 2S02, 2P06, 3S02 dan 3P06. Sebab apa yang 3P tu 06? Sebab kalau Cl atom, elektron dia ada 17. Tapi ni sebab dia ada negative charge, so dia ion, dia akan gain 1 elektron. So elektron dia akan balik kepada 18. Sebab tu 3P yang ujung tu jadi 3P06. Okey, untuk orbital diagram 1S boleh masuk 2 elektron. So dia satu kotak lah, boleh masuk 2 elektron. 2S boleh masuk 2 elektron. 2P boleh masuk 6. 3S boleh masuk 2 dan 3P boleh masuk 6 elektron. Okey, sekian, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sekarang kita nak pergi yang nombor 7 juga, tapi untuk aluminium atom. So, kita tahu dekat sini, aluminium ada 13 elektron, Fiona dah letak siap-siap. SPDF notation dan juga orbital notation sebab dia nak electronic configuration kan. So, dia ada dua. SPDF notation of AF, Fiona dah letak dekat sini diagram ascending energy dekat sini. So, senang kita nak tengok. 1s2, S hanya muat 2 sahaja elektron, 2s2, 2p6. Kita tahu P hanya muat 6 sahaja elektron, 3s2, 3p1. Bila kita tambah 2, tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah 1 akan jadi 13 elektron. So, kita pergi kepada orbital diagram pula. Orbital diagram 1s, S hanya satu kotak tapi ada dua area dalam tu sebab 1s2 dekat atas ni kan kita boleh dekat SPDF notation. So 1s2, 2s2, P. P kita tahu dia ada 3 orbital, so 3 petak, segi 4 ataupun garis. Lepas tu 2p6 sebab kat sini ada 6 elektron. S ni pun sama sahaja macam 2s2, 1s2. 3p ni kenapa dekat sini hanya ada satu area sahaja? Sebab dekat 3p ni orbital yang ni cuma ada satu sahaja elektron. So bubuh satu sahaja area. Sekian, terima kasih. Hai, saya akan terangkan soalan nombor 7. Write the electronic configuration for the following atom or ion using SPDF notation and orbital diagram. Untuk aluminium atom, proton number is 13. Dan disebabkan aluminium ada proton number 13, number of electron pun 13. Yang atas tu adalah electronic configuration untuk Al, iaitu aluminium atom. Bila kita nak tuliskan electronic configuration untuk ion Al3+ pula, kita kena remove 3 electron dan 3 electron itu dikeluarkan from outermost shell atau dipanggil petala terluar. Dalam aluminium atom, outermost shell adalah third energy level. Jadi kita akan buang elektron dari third energy level iaitu daripada orbital 3s dan 3p. So, electronic configuration untuk ion Al3+ ialah 1s2, 2s2, 2p6. Soalan 7 ialah nikel. Proton number bagi nikel ialah 28. Jadi, untuk SPDF notation, elektron pada orbital perlulah diisi sehingga mencapai bilangan maksimum setiap orbital. Oleh itu, SPDF notation ialah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan berakhir dengan 3 di 8 bagi mencapai 28 elektron. Manakala untuk orbital diagram, elektron diisi menggunakan anak panah pada setiap kotak mengikut susunan pada SPDF notation. Oleh itu, pada 1s terdapat 2 anak panah yang tidak selari pada satu kotak. 2s terdapat 2 anak panah yang tidak selari pada satu kotak. 2p terdapat 6 anak panah yang tidak selari pada 3 kotak. 3s terdapat 2 anak panah yang tidak selari pada satu kotak. 3p terdapat 6 anak panah yang tidak selari pada 3 kotak. 4s terdapat 2 anak panah yang tidak selari pada satu kotak. Manakala pada 3D terdapat 6 anak panah yang tidak selari pada 3 kotak dan 2 anak panah yang selari pada 2 kotak. Bagi mencapai tahap maksimum D iaitu 5 kotak. Assalamualaikum, nama saya Nafatin Azifah binti Abdul Rahim dari kelas EFT 01 akan present soalan nombor 7. Write the electronic configuration for the following atoms or ion using SPDF notation and orbital diagram. Atom yang saya dapat adalah AS. AS ia mempunyai bilangan proton sebanyak 33. So untuk tulis SPDF notation adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P6, 4S2, 3D10 dan 4P3. Bila kita tambah semua number yang ni akan dapat sebanyak 33. Untuk lukis orbital diagram adalah seperti ini. Untuk 2P perlukan 3 kotak dan 3D memerlukan 5 kotak. Dan 4P yang terakhir ni dia hanyalah mempunyai 3 sahaja, so buat satu arrow anak panah untuk setiap kotak. Sekian saja present saya untuk hari ini. Terima kasih. My name is Nur Nadila. I will be discuss the question of 8A, Hans rule. I will be discuss answer of 8A, state Hans rule. Hans rules when electrons are placed inside of orbital with equal energies, the electron must occupy them singly with parallel spin before they occupy the orbitals in pair. For example, this statement trying to say that if we have 2p orbital, we'll have px, py and pz. So these three orbitals of 2p have equal energy. So let's say if we have 4 electrons in here, so we need to pair them. For example, upward, upward, upward. Because if it need to be occupied singly with parallel spin, we can go upward or downward like this. Downward, downward, downward. The balance of 1, because we only use 3, the balance of 1 left, there's only can be pair. For example, like this. So that is Heinz rule. Question 8A state Pauli exclusion principle. The answer will be no two electrons in an atom can have the same 4 quantum numbers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan 8A ni dia minta kita show macam mana nak bina electronic configuration of element 26G dengan relatekan Heinz rule and Pauli exclusion principle. So elemen G ni dia ada 26 elektron. Mula tu kita kena susun elektron dalam orbital ikut peningkatan aras tenaga. Bermula dengan 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s and sampailah 3D. Untuk apply Heinz rule, contoh yang berlaku dekat orbital 2p dengan 3D, elektron tu sepatutnya disusun satu demi satu sebelum disusun ikut pasangan. Untuk Pauli pula, contoh dalam setiap orbital ada elektron yang mempunyai spin number yang berbeza. So set quantum number ni akan berbeza. Kita tak boleh bubuh dalam satu kotak tu dua-dua arrow ke bawah ataupun dua-dua arrow ke atas. Okay, question dia, draw the dxy and dx square minus y square orbital in 26G and give the possible azimuthal and magnetic quantum numbers for each of the orbital. Okey, untuk lukisan dxy, rupa dia macam ni bentuk dia. Okey, untuk dx square minus y square, bentuk dia macam ni. Okey, lah ni apa yang kita kena cari, azimuthal quantum number tu dia L. Untuk magnetic quantum number pula dia nilai dia M. Okey. Part 1. dxy, untuk gambar raja dxy ni, kita tulis dxy equal to 3D. 3 tu ni sama dengan N. So, N tu sama dengan 3. D ni kita dah hafal dah kan nilai dia berapa. So, L dah sama dengan 2.
Untuk nilai M pula, dia mestilah ikut nilai L. So, M dah equal to negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2. So, the answer is L equal to 2, M equal to negative 2. Untuk M ni terpulang. Nak tulis negative 2 boleh, negative 1 boleh, 0 boleh, plus 1 pun boleh, plus 2 pun boleh. Tapi, pilih salah satu. Okay. Untuk part 2, untuk gambar rajah dx square minus y square, kita tulis macam tadi juga, dx square minus y square equal to 3d. 3 ni sama dengan n, d ni kita tahu dah, l dah, nilai dia sama dengan 2. Nilai m pula kita tahu, mesti ikut l. M dia equal to negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2. So, the answer is L equal to 2, M equal to plus 2. Untuk M ni terpulang. Nak tulis negatif 2 boleh, negatif 1 pun boleh. 0, plus 1, or plus 2. Terpulang, okay? Okay. End of the slide. Thank you. Hello, so I was assigned for question B, which is atom X has 11 electrons, and as shown I already highlight the keywords, which is 11 electron. Question 1, write the electronic configuration for S. As shown, the answer is 1s, 2s, 2p, and 3s. 2 is give a set of quantum numbers for the highest energy electron. Question number 2 is bracket 3, 0, 0, 1/2. An additional note for those atoms that have possibility of 2 set quantum number for the electron in orbital 3s, you can write down the answer in form of bracket with a set of quantum number or another bracket with a set of quantum numbers. On top of that, if you follow the Aufbau principle with this atom, orbital 3s is still the highest energy.